Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. InsyaAllah kita sambung lagi pengajian kita dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, iaitulah ringkasan jalan orang-orang yang menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jemaah yang belum ada kitab boleh beli. Ni kitab dia, bahasa Malaysianya. Ada yang warna merah, ada warna kuning. Yang penting nama tu, nama yang sama. Yang Indon pun ada, tapi Indon tu dia ada bisa. Payah sikit kita ambil Malaysia lah, mudah tak? Malaysia ni dia yang harmoni sikit lah, dia punya bahasa tu untuk kita. Bab yang kita nak bincang ini agak berat, iaitulah Kitabu Zammil Kibri wal Ujubi. Bab yang ke-24, sifat celaan kepada sifat takabur dan ujub. Apa makna ujub? Mana kita rasa bangga diri, kita rasa kita yang comel, orang lain tak. Kita yang sempurna, orang lain tak sempurna. Itu dia panggil ujub. Jadi dua ni ada perbezaan di antara takabur. Takabur ni lebih tinggi darjat sebab dia akan menjatuhkan orang lain, memperlekehkan orang. Yang ujub ni tak ada, dia gilak body dia sendiri je. Mana dia yang comel, orang lain tak. Dia duk tengok cermin dia, kan? Yang orang lain dia, tapi takabur tak, memang nak jatuhkan orang. Itu lebih bahaya daripada ujub. Tapi ujub pun satu sifat yang tercela, sebab dia boleh merusakkan kedudukan seorang hamba Allah Azza wa Jalla itu. Jadi kita cuba jadi dalam bab yang 24 ni ada dua perkara lah. Yang pertama takabur, yang kedua ujub. Jadi kita akan ada dua masalah. Bab ini, bab yang pertama yang kita bincangkan iaitulah bab takabur. Dia kena baca takabur. Kalau tulis kod Melayu takabur gitu tak tahu apa tu. Jadi kita yang belajar ni biar makhraj bunyi, kan? Kalau tak bunyi makhraj masalah. Macam orang duk hantar cara nak sakit lutut tu, wa iza batashtum. Jadi tak jadilah. Kena ayat Quran kena baca ikut makhraj, Takabur. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, Sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan memalingkan hati orang yang sombong, takabur di muka bumi ini dengan tiada alasan yang benar. Adakah takabur yang dibenarkan? Kata di para ulama, contohnya dalam peperangan. Jadi dalam peperangan, tentera yang berdepan dengan orang kafir boleh dia tunjuk act, sekadar nak tunjuk kekuatan. Bukan takabur ini pun, tapi kita nak tunjuk kita ni kuat, itu je boleh. Tapi dalam takabur, dalam bab lain semuanya dicela. Jadi orang yang takabur, Allah Ta'ala palingkan hati dia dari memahami ayat-ayatku yang menunjukkan kekuasaanku. Jadi kalau orang baca Quran dengan hati yang tak nak buka, maka dia tak akan dapat hidayah. Kita hari ni pun sama je, talabatul ilmi, penuntut-penuntut ilmu. Kalau dia pergi, ada orang kuliah, tapi dia sudah dimaklumkan ustaz ni tak boleh dengar kerana masalah tertentu, maka dia pergi dengan takabur. Dia ingat dia lebih pandai daripada ustaz tu. Ustaz ni tak betul, maka dia tak akan dapat ilmu. Dia tak akan dapat ilmu. Sebagaimana kata di para pendidik, man ja'a naqidan raja'a farighan. Siapa dia mari bukan nak belajar tapi nak pergi kritik orang tu, dia akan balik kosong. Rugi je, baik dia tak pergi belajar, kan? Baik dia duduk di rumah jaga anak. Surah Al-A'raf ayat 146 dan ayat yang kedua, innahu la yuhibbul mustakbirin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong, takabur. Ini dua ayat. Kemudian kita pergi kepada hadis. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyebut bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibrin. Artinya, tidak akan masuk syurga sesiapa yang ada sifat takabur dalam hatinya walaupun sebesar zarah. Zarah ni besar ke kecil? Kecil sangat. Tapi ada sifat takabur dalam tu, tak masuk syurga. Tanda di situ bukan makna tak masuk terus, tak masuk awal. Na'udzubillah lah, kita tak nak. Berapa banyak dah kita dengar kadang-kadang orang ni cakap sombong, takabur. Tak apa, masuk neraka pun 2-3 hari kita keluar ya. Dia ingatkan macam tahanan remang dekat kepala polis tu. Tak ada masalah, ada makan, ada minum, ada tandas kan. Dia neraka jangan buat lagu tu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, faqalatin nar usirtu bil mutakabbirin. Usirtu bil mutakabbirin. Neraka bercakap, aku diberi hak untuk mengutamakan orang-orang yang takabur. Utama neraka ni tuan-tuan, VIP neraka. Manakala VIP syurga tu banyak makanan kan, VIP neraka banyak lagi azab. Nas'alullah as-salamah. Dan yang ketiga, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sombong dan takabur akan dihimpunkan pada hari kiamat seperti debu-debu yang dipijak-pijak oleh manusia kerana hinanya mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi orang ni yuhsyarul jabbarun. Puak-puak sombong-sombong, geng-geng takabur ni dikumpul macam debu-debu je. Orang lalu pijak atas dia. Ya Allah, tengok. Janganlah katanya, macam mana nak pijak atas kepala orang? Kita jangan duk fikir benda akhirat, benda alam barzah ni dengan otak kita. Tak boleh. Kerana itulah ahli neraka, na'uzubillah. Besar. Allah Ta'ala besarkan body dia. Besarkan body dia. Supaya apa? Untuk nak senang malaikat nak pukul dia. Jadi kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada neraka dan amalan-amalan yang boleh mendekatkan kita ke neraka. Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah berkata, sesiapa yang membuat maksiat kerana nafsunya, taubat daripadanya masih diharapkan untuk diterima. Kerana Nabi Adam AS telah melakukan kesilapan lantaran menurut nafsunya, lalu dia diampunkan. Ini mana maksiat ni biasanya mari daripada nafsu lah kan. Nak buat benda-benda mungkar, benda-benda yang tak baik. Tetapi sekiranya suatu maksiat dilakukan kerana takabur, dibimbangi, dia akan menerima laknat kerana iblis telah melakukan kesilapan lantaran sifat takabur yang ada dalam dirinya, lalu dia dilaknat. Itu nak banding, dua-dua tu berat belaka, maksiat belaka, mungkar. Tapi mungkar melalui sifat takabur lebih dahsyat. Jadi iblis rusak kerana apa? Kerana takabur. Manusia juga rusak kerana takabur. Ini satu contoh yang boleh kita bincangkan. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Ila akhiri. Sesiapa yang melabuhkan pakaiannya kerana bermegah. Ini masalah kita ini, masalah isbal dia panggil. Labuhkan pakaian. Jadi masalah labuh ada dalam hadis lain, Nabi kata, "Ma asfala minal ka'bain." Untuk orang lelaki ni. Nanti orang perempuan angkat kain juga sampai kat lutut esok kan. Salah baca hadis isbal ni rusak kita. Ma asfala minal ka'bain, kain yang turun lebih pada buku lali, maka di final. Jadi ada ulama ambil terus hadis ni, siapa dia pakai baju kain dia turun bawah ke neraka. Tapi ada ulama yang campur dengan hadis ni, khuyala, ada sifat sombong, sifat takabur. Jadi kerana itulah ada setengah ustaz ni seluar dia tingkat, nah, ada setengah labuh. Jadi kita pun jangan duk tengok hak labuh tu, jangan duk pandang serong lah. Dia ada takwil dia dengan hadis-hadis begini. Siapa yang melabuhkan pakaiannya kerana bermegah, khuyala, Allah SWT tidak akan memandang kepadanya pada hari kiamat. Tuhan tak tengok, Tuhan tengok semua hamba dia, tapi dia panggil tengokkan di sini dengan makna rahmat. Allah SWT tengok nazar rahmah. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, sebahagian kain saya ini agak labuh, kecuali jika saya menjaganya dengan sentiasa mengangkatnya. Dia tak sempat nak potong kain dia, mana labuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lasta mimman yasna'uhu khuyala. Engkau ya Abu Bakar bukannya di kalangan orang yang bermegah-megah. Jadi kain Abu Bakar labuh. Kita pun kadang-kadang maklum sajalah, tak pergi Mekah beli jubah tak kena saiz. Body pula kita jadi body tak makan saiz kan. Ada orang tu masya-Allah body dia comel. Beli saiz tak payah baik. Ada orang kena potong dia, kalau tidak labuh. Jadi kita pun beri maaf lah situ. Kemudian dia nanti dia balik, dia potonglah kain tu kan. Mana Abu Bakar ni bukan dengan sengaja nak melabuhkan pakaian dia, tapi kain dia panjang, maka kadang-kadang dia angkat, kadang-kadang terlepas. Maka Nabi kata, engkau buat ni bukan kerana sombong, buat ni kerana kain sendiri tu panjang, labuh.
Perlu diketahui bahawa sifat takabur merupakan sifat dalaman yang menghasilkan tindakan-tindakan yang dapat dilihat pada pergerakan anggota badan. Memang akan nampak. Orang ada sifat dalam hati dia sombong, takabur, tindakan dia pun sama juga. Cuba tengok dalam Facebook kawan-kawan kita tu. Kadang-kadang dia tunjuk gambar dia, kadang-kadang dia pukul orang, macam-macam. Jadi sifat ini membuatkan seorang menunjukkan kelebihan dirinya kepada orang lain kerana merasakan dirinya sempurna mengatasi orang lain. Ketika itu dia telah takabur. Jadi hati-hati. Kita nak cakap dengan orang, kita nak tunjuk benda-benda kita ni, kalau nampak benda tu takabur, berhenti. Para jemaah boleh kembarkan cerita ni dengan kuliah saya semalam di dalam kitab aplikasi hati, A'malil Qulub. Kita sudah bincang tentang dalam bab Al-Muhasabah. Tengok dalam YouTube tu ada Al-Muhasabah. Muhasabah maknanya kita kena sentiasa cek. Bila kita nak letak benda, kita nak keluarkan benda, kita nak cakap benda, kita tengok ini lillahi ta'ala ke ada unsur lain, ada sifat takabur ke, ada sifat riak ke. Maka setelah kita siasat, kalau tak ada baru kita lepas, kalau tidak bermasalah. Sifat ini berbeza dengan ujub. Tengok tanda di tepi kitab tu, al-farqu, perbezaan di antara takabur dengan ujub. Apa beza dia? Ujub tidak melibatkan orang lain. Dia seorang dia je, duduk depan cermin, agak tersengih, tak tahu apa. Cucu dia mari kat belakang, apa nenek buat apa tu? Oh ya, akulah paling cantik kan. Cucu dia kata cantik apa, dah bertukar menangis dengan senyum. Ia boleh berlaku pada diri seorang sekalipun jika ditakdirkan dia berseorangan saja di muka bumi ni. Jangan. Kalau duduk senyum-senyum seorang dekat cermin tu, itu dah tu. Ada sifat ujub dah tu. Tapi kalau nak tengok kedut banyak dah, uban banyak untuk kita insaf, itu cantik. Tetapi dia tidak mungkin bersikap takabur, kerana sifat takabur hanya wujud ketika bersama orang lain dan dia merasakan dirinya lebih dari orang lain. Apabila seorang merasakan dirinya hebat, dia akan menghina dan memandang rendah orang lain. Inilah sifat orang takabur. Dia melihat masyarakat awam seperti dia melihat keldai-keldai yang bodoh dan hina. Allah. Mana tengok orang lain itu mana rendah belakalah. Kita yang paling hebat. Maka itu dia panggil takabur. Bencana yang lahir daripada sifat ini amat besar. Jadi kita ingat, kesan mana? Bencana untuk kesan daripada sifat takabur ini sangat besar. Apa yang besarnya? Ia mampu membinasakan golongan yang disanjungi. Golongan yang disanjungi. Jarang sekali ahli ibadat, orang zuhud dan para ulama yang mampu melepaskan diri daripadanya. Orang-orang alim pun kadang-kadang ada juga sama dia. Bila contohnya orang mari beritahu, dia kata, Syekh, Ustaz tu kata begini, berbeza pandangan dengan dia. Dia kondes lalu, dia tu ngaji mana? Sedap dia. Dia tu ngaji mana? Dia bukan ada maklumat yang betul pun. Dia sudah ngaji mana. Jadi kalau orang tanya dia balik, Tuan Syekh ngaji mana? Kena marah-marah. Mu ni murid derhaka ni. Kena selalu, jadi tak boleh tanya masalah kita. Maka betapa besarnya bencana darinya sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sabdanya yang bermaksud. Jadi pernah Nabi kita, sabda yang kita dah baca tadi, tidak akan masuk syurga seseorang yang ada di hatinya sebesar perasaan takabur walaupun seberat zarah. Sifat ini menjadi penghalang dari syurga kerana ia membezakan seseorang itu dengan akhlak mukmin yang sebenar. Orang yang bersifat takabur tidak akan mengasihi saudaranya yang lain sebagaimana dia mengasihi dirinya. Ini tanda, poin besar. Kenapa takabur itu dilarang sangat-sangat? Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh orang yang sempurna imannya hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dia sayang pada saudara dia sama kita. Tapi orang takabur tak, dia nak suruh orang tu hilang kenikmatan yang ada pada dia. Nak suruh nikmat hilang. Jadi dengki timbul. Takabur mari. Sifat ini dia tidak mampu untuk menerapkan sifat rendah diri, tawadhu', meninggalkan perasaan dendam, dengki dan marah serta enggan menerima nasihat. Tengok, dia punya komponen ataupun
kabinet dia. Mari takabur, bawah dia ada lalu dendam, dengki, marah, tak mau terima nasihat, orang lain bodoh. Ini dia panggil anak-anak buah dia yang tidak terpisah, hasil daripada ibu dia takabur. Dia sentiasa menghina dan mengumpat orang lain serta terdorong untuk berkelakuan tidak baik. Nas'alullah as-salamah. Antara jenis takabur, tanda sini kita tengok anwa' al-kibir. Dia kena tanda di tepi kitab tu, tanda dia punya tajuk-tajuk tu. Senang nak balik, nak cari pula. Kenapa? Kata di para ulama salafus salih, kunna nasta'inu, kami minta tolong untuk nak menghafaz ilmu. Nak ingat ilmu ni dengan apa? Bil amali, dengan beramal. Jadi kita hari ni banyak terlupa sebab kita balik senyap. Cuba balik lepas ni, nota yang kita tulis, kitab yang kita ada ni, panggil anak-anak. Kalau anak tak ada pun, cucu mari. Kalau cucu tak nak dengar juga, suruh bibik duduk kat depan kita. Ceramah juga pagi ni dah. Bik, mari sini. Buat teh ke saya secawan tak? Kita ceramah. Ingat kita. Ingat tak ingat? Ingat. Ni masalah balik diam. Isteri tanya marah. Belajar apa bang hari ni? Engkau malah pergi. Dia bukan nak ceramah, dia marah engkau itu pula. Jadi balik seminggu depan tak tanya dah. Tanya kena marah. Orang nak belajar tak mau cakap. Dia nak cakap apa? Dia tidur dalam kelas. Itu masalah juga. Jadi kita hari ni dah kita tulis. Dalam bahasa orang belajar talaki dia panggil dhabit. Mana dhabit tu mana kita catat apa yang kita belajar. Jadi dhabit kat tepi ni jenis-jenis takabur. Yang paling berbahaya ialah apabila ia menghalang seorang itu mengambil faedah daripada ilmu, menerima dan tunduk kepada kebenaran. Ini yang paling top sekali. Tuan-tuan jangan main. Tengok beberapa contoh yang dibuat. Kadang-kala mereka mengetahui sesuatu kebaikan dan kebenaran, tetapi jiwanya sukar untuk menerimanya. Inilah yang dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwan. Dan mereka mengingkarinya secara zalim dan sombong, sedangkan hati mereka meyakini kebenaran. Hati tahu dah. Takkan tak tahu. Orang ni baca hadis, baca Quran, sebut pandangan imam-imam yang besar di kalangan ulama ahli sunnah. Tapi kenapa tak terima juga? Sebab dia sudah set dalam kepala dia, ustaz ni tak boleh pakai. Habis je, itu je. Itu dia panggil sifat sombong, angkuh. Orang ni tak akan dapat ilmu, tak akan masuk ilmu. Faqalu anu'minu li basyaraini mislina. Tengok, sehingga mereka berkata dengan angkuhnya, patutkah kita beriman pada dua manusia seperti kita juga? Dia nak suruh malaikat bagi ajar dia. Manusia-manusia tak mau. In antum illa basyarum misluna. Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Tak mau. Surah Ibrahim. Jadi banyak lagi ayat-ayat lain yang membicarakan tentang perkara ini. Semuanya berkaitan dengan sifat takabur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia Syekhut Takabur? Kita kenal Syekh. Tok Syekh kepada takabur siapa? Telah dinyatakan sebelum ini bahawa sifat takabur sesama manusia ialah memandang hina orang lain dan mengangkat darjat dirinya lebih daripada mereka. Keadaan ini boleh membawa kepada takabur terhadap perintah atau suruhan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana sifat tersebut telah menjadikan iblis enggan patuh kepada perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam AS. Jadi ketua takabur dan dunia ni, dia punya toksih dia iblis, nama dia. Iblis lah paling tinggi. Sebab iblis tahu tak tahu? Dia tahu tak? Kalau dia tak tahu, takkan dia minta doa, anzirni ila yaum yub'ats, ya Allah, tangguhkan saya sampai hari kiamat, saya tak nak mati. Dia tahu, tapi dia tidak mau akur, tidak mau beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan berkenaan dengan definisi sifat takabur. Nabi sendiri kata, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Takabur itu ialah tidak menerima kebenaran dan memandang hina manusia lain. Mudah ya. Kalau tanya apa dia takabur, tak terima yang benar, orang lain itu rendah belaka. Kalau ada dalam sifat kita ni, bermakna kita sudah bersifat dengan sifat takabur. Na'udzubillahi min hazihi as-sifatil mazmumah. Baik, kita berpindah kepada faslun fi taqsimi afatil kibir. Fasal pada pembahagian bencana sifat takabur.
Sifat takabur ni berapa kategori? Dalam kitab kita ni ada beberapa bahagian. Dia kata ada 3 darajat. Mana takabur yang paling tinggi, yang paling sederhana, dan yang paling bawah. Semuanya sifat mazmumah. Bencana takabur yang menimpa para ulama dan ahli ibadat terbagi kepada 3 peringkat. Yang pertama, sifat takabur yang bertakhta di hati. Allah, maknanya sudah sebati dah dia ni. Dah jadi sifat dia dah. Ia menyebabkan seorang itu merasakan dirinya lebih baik daripada orang lain. Namun begitu, setelah dia belajar, dia tengok hadis-hadis tentang zammit takabur al-kibr, dia berusaha untuk melawannya dan cuba bersifat rendah diri. Dalam dirinya telah ditumbuhi pokok-pokok takabur, tetapi dia telah memotong dahan-dahan pokok tersebut. Boleh tak boleh? InsyaAllah boleh. Kalau nak tengok orang-orang kafir, jahiliyah dulu, teruk-teruk dia punya sifat kan, dia boleh tukar channel, masuk Islam, boleh jadi orang baik. Jadi kenapa kita mengatakan kita tak boleh jadi orang baik? Tak mungkin. Mesti dengan usaha kita, dengan doa kita kepada Allah Azza wa Jalla, dengan kita berusaha. Maka dalam perbincangan lepas kita mengatakan sifat akhlak manusia itu kasbi ataupun wahbi. Maknanya kasbi mana usaha, ataupun semata-mata anugerah Allah pada kita. Jadi majoriti ulama mengatakan usaha. Kena berusaha jadi baik. Mungkin 5 kali, 10 kali kita tewas, tapi kali yang ke-10, yang ke-20 kita memenangi, mengatasi nafsu kita, dan kita boleh kontrol dia. Yang kedua, ad-darajah as-tsaniyah, sifat takabur yang dizahirkan melalui perbuatan seperti sombong dan angkuh dalam suatu majlis, menunjukkan kelebihannya berbanding sahabat-sahabatnya, dan memarahi orang lain cuai dari melayaninya. Marah. Justru kamu dapat melihat seorang alim memalingkan mukanya dari orang lain, seolah-olah dia tidak pedulikan mereka, dan seorang yang kuat beribadat memandang jijik kepada orang lain. Jadi orang ulama ni dia pandai lah lain, tak mau tengok anak murid dia, sebab murid dia hidup puji orang lain. Justru dua golongan manusia ini sebenarnya jahil terhadap didikan Allah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang tergambar dalam firman-Nya, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin," dan hendaklah engkau merendahkan diri kepada pengikut-pengikutmu di kalangan orang-orang yang beriman. Jadi Nabi kita dididik oleh Allah Ta'ala bersifat wakhfid, rendahkan diri. Orang ni pula bersifat bangga diri. Jadi orang lain ni tak layak bercakap dengan dia, maka semuanya dipandang serong, dipandang hina. Surah Asy-Syu'ara ayat 215. Darajah yang ketiga, sifat takabur yang tergambar secara langsung dari tutur kata, seperti dakwaan-dakwaan membanggakan diri, membersihkan diri dengan memuji-muji dirinya sendiri, dan cerita-cerita tentu untuk memperlihatkan kelebihan diri. Jadi ini pun takabur. Cakap dengan dia kat, duduk lambung dia, angkat dia, dia panggil jet dia sendiri. Begitu juga takabur dengan keturunan, di mana orang yang berasal dari keturunan yang mulia akan memandang hina keturunan orang lain. Saya ni keturunan orang hebat-hebat ni. Awak ni keturunan orang kampung biasa, jangan duk cakap dengan saya. Saya ni bangsawan, anak orang kaya contoh tak. Awak orang miskin. Walaupun mereka yang dihina itu lebih baik amalannya, tapi dia masih lagi menggunakan pendekatan keturunan. Ibnu Abbas berkata, seorang laki-laki berkata kepada seorang lain, "Aku lebih mulia daripada kamu." Padahal tiada seorang pun yang lebih mulia di antara kamu melainkan dengan takwa. Inilah yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling baik, paling bertakwa di antara kamu. Surah Al-Hujurat ayat 13. Kita berpindah kepada manusia takabur melalui harta. Ini ramailah kan. Kita ada harta ni jangan main. Kecantikan, sebab dia cawak, dia comel. Kekuatan atau kekuasaan, ramainya pengikut, follower ramai tak? Saya punya Facebook pun sudah 1 juta. Bangga selalu dia. Dan seumpamanya. Kalau kita ceramah penuh padang, contoh. Jadi takabur dengan harta kekayaan biasanya melanda golongan pemimpin, peniaga dan seumpamanya. Kita orang miskin nak bangga apa, duit kita pun tak ada. Takabur dengan kecantikan pula kebiasaannya berlaku pada golongan wanita. Kena ke makcik-makcik kita ni.
implikasinya akan lahirlah sikap cuba merendah-rendahkan, mengumpat dan memperkatakan keaiban wanita lain. Sampai sini saya nak buka rahsia sikit. Semalam mana jumpa dengan satu pengkaji dalam bidang PhD dalam masalah jenama pakaian muslimah di Malaysia. Dia kata, betul ke Ustaz, pakaian muslimah itu tepat? Saya kata tidak betul. Kerana jenama itu telah dijadikan satu nama untuk dinaik tarafkan. Dia tunjuk dengan saya semalam tudung je yang berkelip tepi kanan ni. Harga tudung tu, harga dia 5,000. 5,000 pelik dah dia. Tudung saja baru. Baju dia berapa? Dia punya di kain belum lagi masuk. Maknanya lebih kurang 20,000. Nak pergi surau tu 20,000 pakai. Saya comel sungguh. Jadi muslimah kita ni nak beli sebab dia punya pemakai dia cari hok comel-comel, gantung di tepi jalan lebuh raya tu. Tak? Dia panggil apa? Iklan dia tu. Berapa harga tu? Satu-satu iklan tu berapa harga? Ratus ribu. Jadi terpaksa dia ni outlet aja. Jadi orang lalu kata, oh comelnya dia ni. Comel tudung ke comel tuan? Tak tahu lagi. Jadi alhamdulillah pengkaji ni saya kata teruskan kajian dan buatlah suatu nasihat kepada masyarakat supaya tak usah duk main lagu ni. Tudung saja 5,000. Tudung atasnya tu, bawah belum tentu lagi. Tak? Bawah dia mungkin seluar harga murahnya tu. Silap-silap tak pakai seluar orang, dia pakai seluar jin kan. Jadi biasanya wanita ni suka kain tudung pun 5,000 harga dia. Beg dia jangan ditanya lagi. Kan? Baik, manakala takabur kerana ramai pengikut atau penyokong, kebiasaannya berlaku di kalangan pemimpin kerajaan yang bersaing untuk meramaikan para pengikut mereka. Jangan main. Saya punya pengikut berapa? Sekali kita ceramah di Padang, orang mari beratus-ratus ribu. Begitu juga di kalangan cerdik pandai, ulama-ulama, guru-guru, pendakwah-pendakwah yang berlomba-lomba untuk meramaikan muridnya. Murid saya ramai. Kesimpulannya, setiap perkara yang dianggap sempurna akan dijadikan bahan untuk bermegah-megah walaupun hakikatnya adalah sebaliknya. Seorang yang fasik pun boleh berbangga dengan banyaknya arak yang diminum atau kejahatan yang dilakukannya kerana dia menganggap itu adalah satu kesempurnaan. Mana sama-sama dia. Sama-sama geng-geng ahli maksiat ni pula, ada tak ada grup dia? Dia mesti ada grup dia. Di mazhab Wasafi ni semua benda boleh masuk. Orang agama mai, orang surau masuk, orang-orang ahli maksiat dia bangga juga. Aku semalam baru 3 botol habis, kau berapa? Dia bangga juga sama dia. Jadi 2 kali dosa dia ni. Dosa minum arak dengan dosa takabur. Lagi teruk dalam neraka. Na'udzubillah. Sifat takabur boleh berlaku melalui tingkah laku seharian seseorang seperti palingan wajah. Tengok orang, miskin. Tak mau tengok dia nak. Jelingan mata, anggukkan kepala. Jangan main-main kita ni. Begitu juga caranya bersila, bersandar dan tutur kata serta gayanya bercakap dan juga bahasa yang digunakan. Ia juga dapat dilihat pada gaya berjalan, lenggukkan badan, cara berdiri dan duduk serta setiap pergerakan, rehat dan perilakunya. Jadi dalam taklimat semalam tentang pakaian, dia tunjuk jubah laki-laki. Entah jenama apa, jubah dia tu memang ketat, macam nak tayang body. Dan saya tengok model-model yang dia tunjuk gambar tu bukan laki-laki, lebih kepada ponda-ponda ni, moknyah-moknyah ni bakal lagu tu. Bahaya betul. Saya kata, tapi pakai jubah. Harga jubah tu bukannya murah tu. Bukannya tarah jubah beli dekat Mekah tu, Siakah apa nak. Itu nama syarikat. Ini jenama. Jenama satu brand kau. Siapa di belakang jubah ni hebat. Jangan main-main. Macam-macam syaitan ni. Tak habis-habis dia. Orang nak pakai jubah, dia nak pakai jubah juga. Mana adalah ke? Antara sifat orang takabur juga ialah, tengok tanda sini, kita minta selamat. Mudah-mudahan kita dapat kesan kalau ada dalam jiwa kita masalah yang bahaya ini. Yang pertama, dia suka sekiranya orang lain berdiri menghormatinya. Kalau kita masuk orang tak bangun tu, tak hormat.
Berdiri yang dimaksudkan di sini ialah dalam dua keadaan. Yang pertama, orang lain berdiri menghormatinya, sedangkan dia yang dihormati itu dalam keadaan duduk. Kita duduk, semua kena bangun belaka. Kan ada, kadang-kadang waktu itu ada. Cara begini adalah ditegah dalam Islam sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yatamassala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang inginkan orang lain berdiri menghormatinya, maka hendaklah dia bersedia untuk mendapat satu tempat duduknya dalam neraka. Jadi siapa nak tempah dia punya seat dalam neraka, suruhlah orang bangun belaka, dia duduk. Kalau dia duduk sakit lain. Ini nak suruh orang hormat. Ini hadis ini dalam Bukhari, dalam kitabnya Al-Adabu Al-Mufrad dan lain-lain lagi. Cara begini adalah amalan orang bukan Islam dan mereka yang takabur. Baik, itu cara yang pertama, mazmum. Yang kedua, berdiri ketika menyambut kedatangan seorang. Cara begini hampir tidak diamalkan oleh golongan salafus salih. Anas radhiyallahu anhu berkata, tiada seorang pun yang lebih kami kasih selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu, kami tidak pernah berdiri ketika kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana amalan itu tidak disukai oleh baginda. Jadi sahabat tak bangun, Nabi mari duduk. Dia akan salam belaka. Kalau kebetulan dia sampai, kita nak pergi sambut dia, nak turun kenderaan, itu tidak menjadi masalah. Pergi sambut, ajak masuk dalam. Hadis ini diriwayat juga oleh Imam Al-Bukhari. Jadi Nabi kita jelas dalam hadis ini tidak suka orang bangun sambut dia, seperti perilaku orang-orang ajam, maknanya orang yang bukan Islam. Para ulama berpendapat, ini ulama kita ini berpendapat digalakkan. Tengok dia punya nota di bawah, kata tidak ada dalil berkaitan dengannya. Jadi dalilnya tidak cuma dari sudut ihtiram, penghormatan. Digalakkan berdiri kerana menghormati kedua ibu bapa. Kalau mak ayah kita mari, kita bangun hormat. Pemimpin yang adil dan orang yang soleh, orang yang baik-baik kalau dia mari. Amalan ini dianggap sebagai tanda pengenalan kepada mereka yang baik-baik. Sekiranya amalan ditinggalkan ketika berhadapan dengan orang yang layak diberi penghormatan, dibimbangi akan dianggap sebagai satu penghinaan. Dan kalau orang mari, orang-orang yang ajam mari, orang yang bukan ulama mari, kita dipaksa bangun. Semua orang bangun. Bila mari ulama, pakat diam, duduk belaka. Nanti orang jahil, orang yang tak faham, dia kata ulama tidak dihormati. Jadi itu dia panggil maqasid. Kenapa mereka membenarkan ini? Ini semua boleh menyakitkan hatinya kerana terasa dihina. Oleh itu, penghormatan diberikan tidak melarang orang yang dihormati itu untuk membenci penghormatan tersebut kerana menganggap dia masih tidak layak untuk menerimanya. Macam kita hari ini, kalau kita rasa kita ini tidak layak diterima, untuk orang bangun hormat, tak usahlah dia bagi dia bangun. Lain kali kalau saya masuk tak payah bangun, duduk je. Cuma adalah beberapa tempat kan, bila kita masuk, disuruh bangun. Macam dalam mahkamah, semua berdiri, bangun belaka. Lepas angguk 2 kali duduk. Dia angguk ya tak ada apa-apa kan, hormat. Masuk orang besar-besar, semua di arah berdiri, bangun kita. Cuma kadang-kadang lama sangat kita menunggu, kita bangun tu hilang juga lengoh kan, hilang juga dia punya kebah tu sikit. Tapi tengok keadaan lah. Mana kalau bangun tu menunjukkan satu kebanggaan, satu kemegahan, maka itu juga perlu berhati-hati. Yang kedua, sentiasa memastikan ada orang yang berjalan mengiringi di belakangnya. Kalau dia berjalan, kena ada orang ikut. Kadang-kadang kalau zaman kita ini zaman fitnah, orang besar-besar kena ada polis kat belakang. Itu kepentingan. Kalau tidak, mati syahid dia. Syahid. Orang nak bunuh sekarang ni jangan main-main. Dia biarlah ada pengawal-pengawal. Tapi kita yang tak ada siapa nak marah ni, tak payahlah. Dia ada pengawal ada. Kalau setakat orang nak berjalan, kadang-kadang orang nak berjalan bukan kerana nak kawal apa, dia nak tanya khabar, dia nak berjalan ambil kesempatan nak bual-bual. Yang ketiga, tidak suka menjadi orang lain kerana takaburnya. Kita nak suruh orang mari rumah kita, kita tak nak pergi rumah dia. Ini satu penyakit. Yang keempat, enggan atau tidak suka ada orang lain duduk di sisinya atau berjalan bersamanya kerana kesombongannya. Kita berjalan tak mahu orang ikut kita, duduk belakang. Anas radhiyallahu anhu telah menceritakan, Anas kata apa? Suatu hari seorang hamba perempuan dari penduduk Madinah
telah memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu membawa baginda pergi untuk menyempurnakan urusannya. Jadi dia ajak. Maknanya kalau tengok caranya macam tawaduk Nabi itu, ikut je orang pergi. Hadis ini riwayat Ibnu Majah, terdapat sanadnya Ali bin Zaid dan beliau adalah dhaif. Jadi ulama menilaikan hadis ini lemah. Cuma kalau hadis ini betul sekalipun sahih, jadi adakah dia pegang tangan ataupun maksud biadis itu dia tarik, mana dia pergi, ajak pergi, nak tunjuk rumah dia, runtuh ke kemah dia, cari, nak minta bantuan. Ibnu Wahab berkata, aku duduk dekat dengan Abdul Aziz Ibnu Abi Rawad. Dalam keadaan paha aku tersentuh dengan pahanya. Jadi sentuh mendekat dengan paha. Kemudian saya menjauhkan diri daripadanya. Tarik paha tu malu. Kadang-kadang geli kita ni, sentuh dengan orang tak. Melihat kejadian itu, dia pun menarik bajuku agar aku duduk berdamping dengannya. Mari dekat ni, apa lari-lari. Lalu beliau berkata, kenapakah kamu melayani aku seperti kamu melayani para pemimpin yang sombong angkuh? Ini tawaduk dia, tuan-tuan guru kita ni nak dekat-dekat. Sesungguhnya akulah orang yang paling jahat di antara kamu, maka tak perlu kamu lakukan begitu. Dia kata, ya, dia orang soleh, tuan guru besar, tapi tawaduk dia tu, dia kata aku ni orang tak baik. Tak payahlah kau duduk jauh-jauh, duduk dekat-dekat. Dia sama-sama kita bawa busuk dua kan. Contohnya begitu. Yang kelima, tidak suka melakukan sebarang kerja dalam rumah tangganya. Bahaya ni suami-suami ni. Balik rumah suruh isteri je, ambil air ni, pergi basuh gelas. Jangan. Balik lepas ni berebut dengan isteri, nak basuh pinggan. Boleh? Dia kata, kenapa ni? Dah belajar bab takabur, nak hilangkan sifat takabur. Lepas tu isteri pergi cek lah pula, bersih ke tak bersih tak. Mungkin tak aja basuh pinggan. Kadang-kadang dia basuh tu tak jadi. Tak apa. Jangan komen, biar dia buat. Ini ada nak balik lepas ni. InsyaAllah kita belajar ni untuk diamalkan. Kalau belajar tak jadi, cuma kalau ada anak kecil tu, kalau isteri dia dengar ni, mula-mula sekali suruh tukar pempoh dulu. Tengok. Tengok ni, tak mau dia. Tak mau buat kerja rumah. Maka sikap ini berlawanan dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kana yakhdimu ahlahu. Nabi kita di rumah, dia khidmat untuk keluarga dia. Subhanallah. Yang keenam, enggan membawa sendiri barang keperluannya yang dibeli di pasar. Tak mau suruh orang angkat belakang. Tapi kalau barang besar tak ada masalah. Nak suruhlah orang kedai tu tolong angkat, bawa belakang kita, berat ni. Kalau barang kecil-kecil kita bawa sendiri. Sedangkan Rasulullah SAW pernah membeli barang keperluan baginda di pasar dan membawanya sendiri pulang ke rumah. Demikian juga Sayyidina Abu Bakar membawa kain-kain ke pasar untuk diperniagakan. Sayyidina Umar pula telah membeli daging dan mengelaknya untuk dibawa pulang ke rumah. Sayyidina Ali pernah membeli buah tamar dan kemudiannya memasukkannya ke dalam bungkusannya untuk dibawa pulang. Dia tak mahu orang tengok, dia sembunyikan. Seseorang telah berkata kepadanya, biarlah aku tolong kamu membawanya. Beliau menjawab, tidak. Ketua keluarga lebih berhak untuk membawanya pulang. Kita nak bawa balik ke sama makanan tadi untuk keluarga kita, biar kita bawa sendiri. Pada suatu hari, Abu Hurairah pulang dari pasar memikul seberkas kayu api. Sedangkan pada masa itu beliau adalah wakil kepada Khalifah Marwan. Mana wakil gubernur dia ni. Hebat besar lah orang pangkatnya kan. Lalu dia berkata kepada seorang laki-laki yang menghalang laluannya, tolong berikan laluan kepada Amir ini. Jadi tolong beri laluan. Orang tak lari pun dia, sampai dia peringkat minta tolong nak lalu. Sifat yang sesiapa yang ingin bersifat tawaduk dan menghilangkan perasaan takabur, hendaklah dia beramal dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini telah diperkata dan dianjurkan dalam bab adab-adab kehidupan yang lepas. Jadi tengok baliklah dalam kitab kita yang siri yang lepas. Dalam kitab ada Al-Ma'isyah, kita dah bincang lepas. Baik, sekarang ini kita tahu dah. Definisi takabur sudah tahu. Iaitulah batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, menghina orang. Kemudian kita tengok juga jenis-jenis takabur. Sifat-sifat takabur sudah tengok. Maka sekarang ini Tuan Syekh kita pindah kepada bayanu mu'alajatil kibir waqtisabit tawadhu.
Bagaimana nak merawat sifat takabur dan nak bersifat dengan tawaduk. Ini penting. Ini kita ni dia memang cara macam di klinik doktor. Mula-mula kita pergi test penyakit dulu kan. Sama peringkat air kencing pun kena test juga. Sebab doktor nak tahu penyakit. Kemudian baru dia beri ubat. Sekarang ni kita berpindah kepada ubat, merawat. Sifat takabur adalah antara sifat-sifat yang membinasakan. Kerana itu, hukum merawatnya menjadi fardu ain. Kita ni fardu ain maknanya bukan main-main, kita kena buat sungguh. Proses rawatannya melibatkan dua peringkat. Yang pertama, mencabut pohon takabur dari dalam jiwa dengan akar umbinya sekali. Allahu Akbar. Dia panggil istiqsal. Kalau mampu, ini yang terbaik. Caranya ialah dengan mengenali diri dan mengenali Tuhannya. Apabila dia benar-benar mengenali dirinya, dia akan mendapati bahawa dirinya adalah sehina-hina kejadian. Memadailah apabila dia merenung asal kejadiannya, iaitu tanah, kemudian setitis mani, nutfah, yang keluar melalui jalan keluar air kencing, kemudian membentuk segumpal darah, alaqah, kemudian seketul daging, mudghah. Jadi kita ingat kita ni mari daripada mana? Fikir balik, aku sombong ni daripada mana asal? Selepas itu, barulah dia menjadi manusia setelah dahulunya kaku, tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, tidak merasa dan tidak bergerak. Asal kejadiannya bermula dengan kematian sebelum hidup, lemah sebelum kuat, dan miskin sebelum kaya. Allah SWT telah menyatakan dalam firman-Nya, min ayyi syai'in khalaqah, min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Tidakkah dia memikirkan dari apakah dia diciptakan oleh Allah? Fikir kita. Dari air mani diciptakannya, serta dilengkapkan keadaannya dengan persediaan untuk bertanggungjawab. Surah Abasa ayat 18-19. Kemudian Allah kurniakan nikmat kepadanya, summas sabila yassarah. Kemudian Allah mempermudahkan jalan keluarnya daripada perut ibunya. Surah Abasa ayat 20. Kita hari ni mudah tak mudah nak keluar? Ayah dia kata mudah, mak dia kata payah juga kan? Hari minggu lepas ada buat perjumpaan dengan pelajar-pelajar student medik. Di antara isu yang ditimbulkan, isu tak cukup doktor ONG yang wanita. Itu masalah kita. Jadi timbul masalah hari ini, boleh tak boleh kita serahkan isteri kita itu kepada doktor lelaki untuk menjadi bidan, mengeluarkan anak. Ada masalah lah benda tu. Jadi pihak kerajaan lah yang patut. Jadi bila saya cuba nak kempen pelajar-pelajar ni supaya yang wanita ni ambil ONG, mereka kata ONG ni teruk sangat. Kerja dia teruk sebab orang beranak tak ada waktu, punch card dia tak ada. Dia nak beranak pukul 2 pagi, pukul 2, pukul 5, pukul 5. Jadi doktor ni tak boleh duduk di rumah, kena duduk di hospital. Maka terabailah anak dan suami. Saya kata yang anak tu ada bibi, yang suami tu bagi seorang lagi, tak ada abai mana-mana. Jadi dia kata hani yang tak nak ni. Jadi kempen saya tak jadi juga hari tu. Tak jadi. Jadi ramai yang tak nak juga sebab dia kata itu yang kita tak naknya. Seorang lagi ada tu kata tak nak, macam mana awak berkorban untuk Allah SWT kerana Allah nak jaga aurat wanita yang nak bersalin ni. Realitinya tak cukup. Jadi sekarang ni macam mana kita nak kempen, wallahu alam. Sekarang faktor cara bekerja itu agak sukar. Dia kata tak apa, kita kata doktor ni tak kerja sambut laki-laki baby tengah hari, tapi yang malah laki-laki juga ada. Jadi tak sudahlah kerjaan. Macam mana kita nak selesaikan masalah? Sama-samalah kita berdoa kepada Allah SWT untuk menyelesaikan masalah wanita di negara, bukan negara kita saja, negara Arab pun sama, laki-laki juga. Cuma laki-laki dia tak masuk. Pengalaman saya 4 orang anak di hospital Arab ni, biasanya dia akan bagi ke bidan masuk. Bidan tu orang sama ada orang Malaysia atau orang Filipin. Orang Filipin ni dia tengok orang Malaysia masuk, dia layan sikit lah. Tengok orang Arab, dia marah sebab Arab suka bertempik masa nak kahwin. Masa nak bersalin, suka bertempik. Jadi bidan Filipin marah, dia kata aib Yomi, aib, dia kata. Rasa membuat anak tak bertempik macam ni lah cakap dia. Backing juga Filipin tu macam-macam cerita. Baik, kita balik kepada cerita kita. Mana asal kejadian kita daripada mana? Daripada tanah,
kemudian air mani, kemudian darah, kemudian summa sabila yassar, Allah permudahkan jalan nak keluar. Faja'alahu sami'an basira, faja'alnahu sami'an basira, oleh itu kami jadikan dia berkeadaan mendengar dan melihat. Maknanya tahap kejadian manusia itu berperingkat-peringkat. Allah SWT menghidupkannya selepas daripada mati, memperelokkan kejadian dan mengeluarkannya ke dunia, di mana dia diberikan makanan, minuman, pakaian, hidayah dan kekuatan. Jika begitulah permulaan seorang manusia, atas dasar apakah dia boleh bersikap sombong dan bangga diri? Nak sombong tak sombong pun tak usah duk cakap lah. Tak? Asal kita kejadian mari situ. Tempat kita keluar pula tempat yang sama keluar dengan air kencing. Pak pula bila kita kencing kita sendiri pula bau wangi ke tak? Patutnya boleh kesan tak? Kita berhenti di RNA contohnya. Masuk-masuk, oh ni orang kaya ni baru buang air ni sebab bau wanginya dia. Oh, ni hok miskin mana masuk tandas ni. Patut boleh beza. Ni tak ada beza, sama je. Masing-masing tutup hidung belaka. Jadi macam mana kita nak sombong? Apa yang nak disombongkan? Jika begitulah, seandainya kehidupan ini mengikut kehendak dan segala yang diingininya, nascaya dia bebas melakukan segala kejahatan, tetapi keadaan sebenarnya adalah sebaliknya. Ini kerana dia juga mungkin ditimpa pelbagai musibah alam ataupun penyakit yang kronik. Walaupun tubuh badannya sempurna, tapi dia juga boleh menjadi lemah dan akhirnya musnah. Dia tidak boleh menentukan manfaat atau mudarat terhadap dirinya. Dia juga boleh melupai apa yang diingati dan dibinasakan oleh sesuatu yang menyeronokkannya, atau tidak memperolehi apa yang diimpikannya. Rentetan itu dia juga tidak selamat dari dicabut nyawanya secara tiba-tiba. Jadi kalau kita renung benda ni, insya-Allah sifat takabur tadi akan hilang. Tapi masalah orang takabur ni, dia nak bincang benda ni, tak fikir dah. Jadi macam mana kita nak suruh kita ni berfikir supaya tak jadi takabur? Itulah dalam keadaannya dalam era pertengahan hidupnya. Sebelum itu telah diceritakan keadaannya di awal kejadian. Di akhir hidupnya pula akan berlaku kematian yang akan mengembalikannya kaku seperti sebelumnya. Seterusnya dia akan diperapkan ke dalam tanah menjadi bangkai yang busuk. Anggota-anggota badannya akan pecah dan tulang akan reput. Ulat-ulat akan memakan anggotanya sehingga menjadi tanah seperti sebelumnya, yang boleh digunakan pula untuk membuat bekas air seperti labu sayung dan membina bangunan. La haula wala quwata illa. Kan orang buat bangunan tu daripada tanah liat. Jadi mayat yang dah hancur ni jadi tanah, orang bina balik dia. Kemudian setelah lama dia hancur menjadi tanah, unsur-unsur itu dihimpunkan kembali untuk menghadiri agenda kiamat. Dia melihat bumi yang telah bertukar, bukit-bukit berterbangan di sana sini, langit pecah berkepingan, bintang-bintang gugur berselerak, matahari dipadamkan cahayanya, dan segalanya menjadi gelap gelita. Ketika itu neraka Jahannam menggelegak dan rekod-rekod amalan diedar dan dibentangkan. Lalu dikatakan kepadanya sebagaimana firman Allah Ta'ala, Iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Lalu kami perintahkan kepadanya, bacalah kitab suratan amalanmu. Cukuplah engkau sendiri pada hari ini menjadi penghitung terhadap dirinya tentang segala yang telah engkau lakukan. Itu tanda ayat ni. Tulis surah Al-Isra ayat 14. Jadi kalau kita nak solat malam, ambil sebelum tu ayat. Surah Al-Isra ambil sebelum daripada itu. Nanti saya tengok ayat yang ke sebelumnya. Ayat ni sangat-sangat apa ni, menarik untuk kita tadabbur, khususnya di saat malam. Bermula daripada ayat 13. Tanda surah Isra ayat 13. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Tengok. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Pada hari kiamat esok, semua amalan kita ni, rekod dia letak di tengkok kita, tergantung di situ. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Jadi pada hari kiamat akan dibawa lembaran rekod kita tu, buku yang telah diberi. Maka malaikat akan kata, Iqra' kitabak, baca kitabmu.
Baca sendiri rekod. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba, cukuplah engkau sendiri yang menjadi penghitung kepada amalan. Kita tengok rekod kita, Masya Allah. Yang baiknya banyak, yang buruk sedikit, kita kata Alhamdulillah. Harapan nak selamat ada tak ada? Ada. Tapi kalau rekodnya berat sebelah kiri, kemana kita nak pergi pada hari itu? Jadi muslimin dan muslimat, ambil ayat ini, ayat 13, ayat 14, ayat 15 boleh sambung lagi. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra. Ataupun kalau ambil dua ayat tadi, sebelum kita malam, kita ingat, tengok dia punya terjemahan, baca dalam solat malam. Biar sampai boleh, perasaan ini boleh menikam ke dalam kelbu kita, biar sampai menitis air mata. Cukup kita kata, iqra' kitabak. Baca kitabmu sendiri. Kita nak sembunyi di mana pada hari itu? Di mana kita nak duduk di hadapan Allah Azza wa Jalla, yang semua amalan kita terdedah, terbuka semua apa yang kita buat. Udah daripada zaman muda kita dulu sampai zaman kita tua, sampai zaman kita mati, Allah Ta'ala akan dedahkan balik tembelang. Pada hari itu tak ada tempat yang kita nak sembunyi. Allah kata, iqra' kitabak. Cukuplah awak sendiri yang jatuh hukum. Jadi mudah-mudahan kita baca begini akan melembutkan hati kita dalam muhasabah sebelum kita tidur ataupun semasa kita tahajud. Allah Ta'ala akan beri, bacalah ayat-ayat Quran begini. Inilah di antara dia panggil tadabbur ayat untuk melembutkan hati kita. Tak ada ubat lebih mujarab lebih daripada ayat Quran yang kita baca. Kita duk baca cerita orang tu, cerita orang ni, bawa orang tu, bawa ini, itu sokongan saja. Itu kalau cerita betul. Kalau cerita bohong pula jadi masalah. Maka tengok, dia akan bertanya kehainan, adakah dia rekod amalanku? Nah, dia. Tengok rekod amalan kita, dia tanya, rekod saya? Sesungguhnya dua malaikat telah diwakilkan kepadamu untuk mencatat segala perbuatan dan percakapanmu semasa kamu hidup di dunia. Pada masa itu kamu bergembira dan bermegah dengan nikmat yang dikurniakan. Mereka mencatat kesemuanya, sama ada banyak ataupun sedikit, ketika duduk atau berdiri, dan makan atau minum. Semuanya itu kamu telah lupai, tetapi Allah telah mencatat semuanya. Marilah kamu untuk dihisab, dan disediakanlah segala jawapanmu, kerana jika tidak, kamu akan diheret ke dalam neraka wal'iyazubillah. Jadi para jemaah sekalian, ini yang selalu saya sebut, malaikat belum pencin. Malaikat belum pencin. Maknanya malaikat dah tulis apa yang kita buat hari ini. Jadi masalah kita terlupa ke malaikat. Kerana itulah kita berani mengeluarkan perkataan yang tak baik. Kita berani menulis perkataan yang tak baik. Kita berani buat benda-benda yang tak mungkar. Kenapa? Sebab kita kira malaikat sudah pencin. Agak-agak kita lah, kan? Jika inilah keadaannya, bagaimana seorang itu masih boleh hidup dalam keadaan takabur? Sekiranya dia dihumban ke dalam neraka, maka binatang adalah lebih beruntung darinya, kerana binatang akan menjadi tanah selepas dia mati. Binatang ni bangkit semula. Kambing yang tanduk kawan dia sampai mati akan dibicarakan pada hari kiamat nanti. Lepas bicara, kuni turaban, jadi tanah dia. Jadi orang manusia yang tengok ni, ya laitani kuntu turaba, dia kata aku pun nak jadi tanah juga. Tapi tak mungkin. Tak mungkin jadi tanah. Kalau begitulah keadaannya sedangkan dia masih ragu-ragu sama ada dosanya akan diampunkan atau tidak, kenapa dia masih mau bersifat takabur? Siapa yang boleh membebaskan dirinya daripada siksaan jika dia melakukan dosa? Bandingannya ialah seperti seorang yang melakukan jenayah terhadap seorang raja yang boleh mengakibatkan dia dirotan sebanyak 1000 kali rotan. Dia kemudiannya dipenjarakan sebelum dihukum rotan. Ketika dalam penantian untuk dipanggil menjadi hukuman tersebut, adakah dia sempat atau masih mampu bersifat takabur kepada banduan lain? Nak takabur apa lagi? Dia dah tunggu masa je. Dunia sebenarnya hanyalah penjara. Dan tidakkah maksiat pula merupakan penyebab segala hukuman? Maka mengenali Tuhan pula boleh didapati dengan merenung tanda-tanda kekuasaan dan keagungan ciptaannya. Jadi yang pertama tadi, kan dia cakap kita ni, ubat kita yang pertama, kita kenal diri kita. Kemudian kita berpindah ke kedua, letak nombor di situ. Yang kedua, mengenali Allah. Maka Allah, kita nak kenal Allah dengan cara mana? Boleh didapati dengan merenung tanda-tanda kekuasaannya dan keagungan ciptaan Allah. Kita nak renung, nak tengok Tuhan, tak ada, tak nampak. Siapa dia boleh tengok Allah? Tak ada orang tengok di dunia, tapi di akhirat insya-Allah. Wujuhun yawma idzin nadhiratun
ila rabbiha nazirah. Muka yang bercahaya pada hari itu akan tengok pada Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian akan tergambarlah segala keagungan Allah dan akan terserahlah erti makrifah yang sebenar. Inilah rawatan paling berkesan yang boleh membuang akar umbi sifat takabur. Jadi kita cuba nak buang sifat takabur ni di antara cara dia. Tawadhu', yakni merendah diri kepada Allah dan sesama manusia, adalah rawatan amali. Letak nombor 3 situ. Rawatan amali yang praktikal kepada masalah takabur. Caranya ialah dengan mengamalkan akhlak mereka yang bersifat tawadhu'. Jadi kita belajar sifat-sifat tawadhu' dalam kitab kita ni ada. Kemudian kita jadi orang tawadhu', maka hilanglah sifat takabur insya-Allah. Terdahulu telah kita paparkan perkataan berkenaan cara hidup, sifat tawadhu' dan akhlak murni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita boleh belajar ni, insya-Allah kita boleh selesaikan masalah yang menimpa diri kita yang cukup berbahaya ini. Cara yang kedua, al-maqamus tsani. Cara yang kedua untuk nak merawat sifat takabur, iaitulah rawatan kepada sifat takabur kerana keturunan. Kita ni keturunan orang bangsawan, keturunan orang hebat. So siapa yang dihinggapi perasaan takabur kerana keturunan yang diwarisi, hendaklah dia mengetahui bahawa sebenarnya dia sedang berbangga dengan kesempurnaan orang lain. Dia sedang berbangga dengan kesempurnaan orang lain. Kemudian dia perlu merenung hakikat kejadian ayah dan datuknya. Ayahnya adalah berasal dari air mani yang jijik kalau jatuh atas lantai lah kan. Sebenarnya air mani tidak najis. Dari sudut fiqhnya tidak najis. Kalau air mani najis, bermakna kita ni najis belaka? Tak, tidak najis. Sedangkan datuknya telah kembali menjadi tanah. Bagaimana dia boleh bermegah dengan keturunannya dalam keadaan sebegini? Jadi tak sedut banggalah keturunan. Kita ni kadang-kadang bangga dengan keturunan kita tu hebat, kan? Sesiapa yang sombong kerana kecantikan, dengar ni, tak payahlah beli kain tudung sampai 5,000 tu. Nak bangga apa lagi? Saya kata kain tudung ni kalau dia mati, kita buat kain kapan dia selalu. Dia perlu merenung dirinya dengan renungan orang yang berakal, dan bukannya merenung sudut luaran saja seperti mana pandangan binatang. Tengok balik, pakaian tak tahu apa. Begitu juga orang yang bermegah dengan kekuatan yang dimilikinya. Dia hendaklah menyedari bahawa sekiranya ia mengidap suatu penyakit, dia akan merasa terlalu lemah. Ni orang kuat ni, orang boleh angkat berat beratus apa kilo boleh. Tak. Sekali dia demam, panado juga jadi kena. Jadi tak ada kuat. Walaupun hanya demam 1 hari, ia akan melumpuhkan segala kekuatan yang dimilikinya, dan kekuatan tersebut tidak akan diperolehi kembali dalam masa yang singkat. Jika kakinya tertusuk duri, dia pasti akan menjadi lemah. Atau seekor pepijat masuk ke dalam telinga, ia pasti menggusarkannya, tidak senang duduk. Ni masalah pijat ni, kadang-kadang 2 hari baru kita tahu dia ada. Tak? Mula-mula sakit telinga, tak dapat kesan lagi. Bila dia kenyang molek tu, besar gemuk dia tu, baru nampak suluh, ada pijat. Tapi 2 hari dah kita tak makan dah. Silap-silap pergi cari bomoh tiup dah. Apa-apa dia buat telinga saya ni. Padahalnya bomoh pijat. Sesiapa yang takabur dengan kekayaan dimiliki, hendaklah dia merenungi bahawa orang-orang Yahudi adalah lebih kaya daripadanya. Kita nak bangga apa? Kita ada berapa? Baru ada 2 juta. Orang lain berapa ratus juta ada. Orang bukan Islam tu. Celakalah sesuatu kemuliaan dimiliki dan didominasi oleh orang Yahudi. Kekayaan boleh hilang sekelip mata di tangan pencuri, lalu dia, tuan punya harta itu kembali menjadi hina. Na'udzubillah. Kita kadang-kadang harta kita ni banyak, tiba-tiba mari orang curi, ataupun terbakar, ataupun banyaklah musibah-musibah yang boleh menghilangkan kesenangan hidup begitu senang. Hari ni kalau kita tengok video-video orang tayang tentang tanda-tanda dunia nak kiamat ni, kalau zaman dulu dia panggil dunia jam 11 ke pukul dalam berita tu. Saya namakan dunia jam 11 tu sebenarnya dunia nak kiamat. Sebab hak dia tayang tu ada baik tak ada? Hara je. Jatuh kapal terbang sini, bergempar bumi sini, orang perang sini.
Itu dia panggil, patutnya pemberita tu tulis, tukar dia punya program Dunia Nak Kiamat. Tajuk dia. Nah, kan huru-hara tu kasratul haraj. Dalam hadis Nabi kata kasratul haraj. Kalau nak dengar cerita alamat kiamat ni, dapat dah CD kita tu. CD tajuk dia Berakhirnya Dunia Ini. Dah dapat dah? Belum lagi. Nak kena ambil CD tu. Dunia Berakhir ni, saya ceramah dekat satu masjid. Sebuah buku nama dia Berakhirnya Dunia Ini. Jadi dia bawa cerita alamat kiamat sebenarnya, tapi cara tukar tajuk tu nak suruh orang pelik sikit jadi kan. Sesiapa yang takabur dengan ilmu yang dimiliki. Dengar ni. Kita ni orang-orang ustaz, orang-orang pelajar, penuntut ilmu ni, dia hendaklah menyedari bahawa dakwaan hujah Allah ke atasnya adalah lebih teruk bahananya dari orang jahil. Dia hendaklah memikirkan bahaya besar yang dia sedang hadapinya, di mana dia lebih berbahaya dari orang lain, sebagaimana juga kedudukannya lebih tinggi berbanding orang lain. Jadi orang-orang ilmu jangan duk bangga dengan ilmu dia ada, sebab ilmu itu hujah Allah Ta'ala ke atas kita. Mu tahu, mu buat dia. Itu masalah. Hendaklah diketahui bahawa sifat takabur hanyalah layak untuk Allah Azza wa Jalla. Seandainya sifat ini wujud dalam diri seorang, Allah akan memurkainya. Allah Ta'ala amat suka jika seorang itu bersifat tawaduk. Setiap penyakit perlu dirawat dengan sifat yang berlawanan dengannya, dan sifat tawaduklah yang paling utama. Sifat ini juga seperti sifat-sifat yang lain, mempunyai dua penghujung dan satu pertengahan. Jadi ada dua. Penghujung yang menjadikan seorang itu berlebih-lebihan dinamakan takabur. Manakala penghujung yang membawa seorang kepada keadaan serba kurang dinamakan apa dia ni? Hina. Sebab apa? Sebab kita ni tak ada kedudukan sangat. Tak boleh juga. Jadi yang kita naknya apa dia? Di pertengahan. Pula dinamakan tawaduk. Tawaduk ni bukan mana kita hina terus. Jangan sampai peringkat itu. Kita ada harta, tak payahlah aku nak tawaduk. Habis harta kita beri pada orang. Akhir kali kita bawa tabung, hidup tunggu tangga masjid. Lah, itu bukan betul itu. Cara orang tak betul begitu. Jadi kita nak tidak takabur dan tidak terlalu menghinakan diri. Sebaik-baik perkara ialah pertengahan. Sesiapa yang melampaui rakan-rakannya akan menjadi takabur. Mana kita hina kawan-kawan kita sendiri. Sesiapa yang menuruti mereka, dia adalah orang yang bersifat tawaduk, kerana dia meletakkan sesuatu mengikut kedudukannya. Sebagai contoh, seorang tukang kasut atau seumpamanya yang memasuki rumah orang alim yang sedang duduk. Si alim ini lantah bangun dan memberikan tempat duduknya kepada si tukang kasut tersebut. Jadi dia bagi tempat. Apabila hendak pulang, si alim itu tergesa-gesa mengambil kasut si tukang kasut tersebut dan membawakannya kepadanya, lantah mengiringnya ke pintu. Perlakuan ini bersikap pesimis dan hina si alim tersebut. Jangan sampai begitu. Sampai mereka mari duduk sini, kemudian kita pergi ambil kasut lagi. Kadang-kadang orang ni ada lagu ni. Sebab dia anggap dia ni toksih besar, orang alim, wali besar. Sudah. Walaupun kawan tu Masya Allah, Tabarakallah, tak, kita tak tahu mari daripada mana. Jadi itu dia panggil kepahaman yang pelik ada. Maka sifat begini tidak terpuji, tetapi apa yang dipuji ialah memberikan hak yang saksama dan sepatutnya kepada setiap orang yang berhak. Kalau dia mari tak ada tempat duduk contohnya, tak apa. Kalau rumah kita bagi dia duduk. Tapi jangan sampai peringkat lebih-lebih. Sifat tawaduk terhadap orang pertengahan atau sederhana dalam masyarakat ialah bersifat mesra ketika bertanya atau meminta, berlemah lembut ketika bercakap, menerima jemputan dan menyempurnakan hajatnya, serta tidak menghina dan memperkecil-kecilkannya. Jadi alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita di dalam bab yang pertama, iaitulah bab takabur. Kita ada satu lagi, bahagian yang kedua dipanggil bab al-ujub, bab bangga diri. Jadi bab bangga diri, bahagian yang kedua, sifat ujub, bangga diri. Tulis tajuk lain dah ni, takabur selesai dah. Apabila Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yatabakhtaru fi burdaini wa qad a'jabathu nafsuhu, khasafa Allahu bihi al-arda fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah."
Ketika seorang laki-laki berjalan dengan penuh kemegahan dalam keadaan berpakaian 2 helai jubah yang berharga. Jubah jenama dia panggil ni. Ini na'udzubillah kita tak pakai jubah mahal-mahal. Waktu anak pergi melawat negara Arab dulu, kawan-kawan kita ajak nak pergi tempah jubah Arab. Kata, berapa jubah ni? Dia kata, tak mahal, 1 helai 500 rial. Kata, tak usah buat lah. Saya pergi Mekah, beli yang dalam kotak tu baru 100 rial, boleh dapat 5 helai. Nah, 5 helai saya pakai 1, 4 saya boleh bagi hadiah orang lain. Jubah Arab ni, itu yang biasa tu. Kalau yang ada dia punya manik-manik lagi sini, mungkin 1,000 lebih. Ya. Tak apa, dia ada duit, dia buat lah. Jangan duduk kelaing dia. Kita yang tak ada duit ni buat cara tak ada duit kan. Tengok, orang ni bermegah-megah dengan jubah-jubah yang berharga. Maknanya dia sombong lah tu, bangga diri dia. Tiba-tiba dia merasa kagum terhadap dirinya sendiri. Ni dosanya. A'jabathu nafsu. Allah akan menenggelamkannya ke dalam perut bumi, dan dia akan terus meronta-ronta dalamnya sehingga ke hari kiamat. Na'udzubillah. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang bermaksud 3 perkara yang membinasakan. 3 perkara yang membinasakan. Kedekut yang diikuti. Maknanya kita ni sifat kedekut. Kalau dia kita ikut perangai kedekut tu, Allahu Akbar. Tak. Kadang-kadang orang kedekut ni letih dia. Dia nak makan pun dia fikir, berapa harga nasi ni? Kan kedai special. RM15 rugi. Baik dia beli nasi bawah pokok tu tak. RM15 boleh makan 3 hari. Contohnya. Kesian orang-orang lagi ni. Yang kedua, nafsu yang dituruti. Nafsu yang dituruti. Dia kata hawan muttaba'. Yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsihi, dan bangganya seorang terhadap dirinya sendiri. Ini pun masalah juga. Hadis ini riwayat Al-Bazzar dan lain-lain. Ianya dhaif. Tapi ada hadis ini dikuatkan dengan hadis lain. Tengok dalam nota kaki di bawah tu. Ibnu Mas'ud pernah berkata, kebinasaan itu terletak pada 2 perkara. Bin al-halaku fi syai'ain. Binasa itu 2 perkara. Yang pertama, iaitulah bangga diri, dan al-qunut, maknanya putus asa. 2 itu bahaya. Bangga diri pun bahaya, putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala juga bahaya. Beliau menggabungkan 2 sifat ini kerana kebahagiaan tidak mungkin dikecapi, melainkan dengan berusaha dan mencarinya bersungguh-sungguh. Orang yang punya sifat putus asa tidak akan berusaha. Tak, saya tak ada harapan dah. Usaha buat apa? Manakala orang yang berbangga terhadap diri sendiri pula akan sentiasa berpuas hati dengan apa yang ada dan tidak akan berusaha lagi. Dua-dua ni rusak belaka. Seorang ulama nama dia Mutarrif. Mutarrif ni menarik dia punya kata-kata. Lebih baik aku tidur malam dan bangun dalam keadaan kesal kerana tidak bangun malam tadi. Bangun tu kita silap, tak dapat tahajud semalam, kan? Jadi ada juga rasanya. Daripada aku bersolat malam lalu bangun keesokannya dalam keadaan bangga diri sendiri. Tengok, aku seorang je semalam tahajud, orang lain mana bangun. Ada dia. Sebenarnya sifat bangga dirilah yang membawa kepada sifat takabur, kerana bangga diri merupakan salah satu faktor takabur. Mana anak dia ni, penyokong dia. Dari sifat bangga diri akan lahir sifat takabur, dan dari sifat takabur akan melahirkan banyak keburukan yang lain. Ini semua adalah sifat ujub sesama makhluk. Sifat ujub sesama makhluk. Manakala sifat bangga diri dengan Tuhan pula, ini kita nak bangga dengan Allah, subhanallah, boleh berlaku apabila seseorang merasa kagum terhadap segala amalan dan ketaatan yang dilakukannya, seolah-olah dia telah membalas budi kepada Allah dengan amalan yang dilakukannya. Ya Tuhan, aku dah balas dah ni. Dia lupa nikmat Allah Ta'ala yang telah memberi taufik kepadanya sehingga dia boleh melakukan ketaatan tersebut. Dia juga tidak dapat melihat kesan-kesan buruk perasaan bangga diri yang boleh membinasakan amalan ketaatannya sebelum ini. Jadi, seorang yang prihatin terhadap bencana suatu amalan adalah orang yang bimbang amalannya akan ditolak
bukannya orang yang berpuas hati dan merasa kagum dengan amalannya itu. Ingat, orang yang betul-betul takut, kita bimbang, takut ibadat kita ni Tuhan tak terima. Kalau orang bangga diri dah, saya buat molek, bukan zakat molek dah, ikhlas lagi. Dia boleh bagi tahu dia ikhlas tu. Karena itulah kita kalau nak bagi hadiah pada orang, jangan ada tulis dengan tulus ikhlas daripada saya. Betul ke awak ikhlasnya? Kebui sebab nak tunjuk dengan orang. Kadang-kadang dia bagi kotak besar begini, majlis kahwin kan, masa dia bawa tu begini, sampai tuan rumah suruh hantar orang, tulus-tulus pergi angkat. Besar kotak dia. Malam tu anak dia buka 3 lapis, tak jumpa-jumpa barang. Buka kotak, ada kotak lagi, buka akhir kali jumpa gelas kat dalam. Subhanallah. Tapi tulis kat luar tu dengan tulus ikhlas. Ini masalah besar kita ni. Tengok, tak usah duduk bangga dirilah, tak usah duduk tulis. Kalau kotak benda bersatu, tulis satu je, jangan besar-besar. Tak usah kira kena nak ke kawan tu, ada juga dia letak kata guru dalam tu. Kawan tu buka bertempik mak dia. Macam-macam majlis kahwin ni. Jadi apa yang maka kita kena ingat, seorang yang perhatian terhadap bencana suatu amalan adalah orang yang bimbang amalannya ditolak, bukannya orang yang berpuas hati dan merasa kagum dengan amalannya itu. Perasaan bangga diri ini berlaku apabila seorang merasakan bahawa ilmu dan amalannya telah sempurna. Saya mengaji dengan 5 ustaz. Hebat-hebat. Sudah dapat diploma. Maka daftarlah diploma, tak ada masalah. Tidak jadi masalah. Takut dia tak nak. Tapi jangan duk banggalah. Diploma tu untuk jambatan dapat ilmu, bukan kerana nak sijil. Tu yang saya tanya tadi, nak grade kat mana tak? Boleh pakai topi ke tak? Jadi tak sedut niat topi-topi kan. Jadi apabila berlaku sedemikian, dia merasakan bahawa Allah Ta'ala sepatutnya memberikan satu petanda kepadanya. Aku dah sempurna ni. Bangga diri ini berlaku apabila dia merasa hebat terhadap apa yang dibanggakan itu, manakala petanda yang diharapkan itu adalah untuk memastikan dia menerima balasan yang baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Tanda dia orang mari hormat kita, orang mari cium kita contohnya seorang yang merasa kagum akan yakin dengan pemakbulan doanya dan menolak kemungkinan ianya tidak dimakbulkan. Doa saya mustajab. Bayar 3,000, kita doa dekat Kaabah, mustajab. Kan ada cerita tu. Kau tak ingat? Boleh je. Saya pun cukup ajaib. Di antara benda ajaib yang berlaku dari dunia ni, kita boleh confirmkan doa tu mustajab. Macam mana boleh confirm? Siapa dia boleh confirm benda tu mustajab? Kan? Janganlah. Kerana duit orang semua boleh jadi. Tak payah. Baiklah, kita berpindah kepada tajuk yang sangat penting. Kita sudah tahu penyakit ujub, sudah tahu bahayanya dan implikasinya. Maka sekarang ini kita berpindah kepada faslun fi ilajil ujub. Fasal, cara-cara nak merawat sifat ujub, bangga diri. Ini sangat mustahak. Kalau kita tahu penyakit je, tak ada ubat, tak ada buat apa kita, kan? Jadi kita kena tahu apa ubat dia. Ketahuilah bahawa Allah SWT adalah pemberi nikmat kepada kamu dengan mengadakan kamu. Allah Ta'ala jadi kita. Dan segala perbuatan kamu kita boleh buat ni sebab apa? Allah yang izinkan. Oleh sebab itu tidak ada artinya untuk seorang itu merasa bangga dengan amalannya, atau seorang ilmuwan berbangga dengan ilmunya, seorang rupawan dengan kecantikannya, dan seorang hartawan dengan kekayaannya. Semua itu adalah kurniaan Allah. Tuhan beri belaka. Manusia adalah tempat Allah Ta'ala melimpahkan nikmatnya, dan ini juga merupakan suatu nikmat. Mungkin kamu berkata bahawa sesuatu pekerjaan terlaksana kerana kemampuan dan kekuasaan kamu. Ini nak jadi bangga ni kerana ni. Ia terhasil disebabkan usaha, kehendak dan kemampuan kamu. Baiklah. Persoalannya sekarang ialah dari mana datangnya kemampuan kamu itu? Dari mana? Kita kata daripada vitamin-vitamin, jamu-jamu yang kita makan tak? Boleh jadi juga. Maka jawapannya, bukankah itu semua adalah daripada Allah? Jika suatu perbuatan terhasil disebabkan adanya kemampuan, maka kemampuan itu adalah merupakan kuncinya. Sedangkan kunci itu ada pada Allah, bukannya pada diri kamu. Selagi mana kamu tidak diberikan kuncinya, kamu tidak akan mampu untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, jika kamu berada di si pedang yang terkunci, gedung yang terkunci, kita pergi kedai kunci, kamu tidak akan dapat mengambil apa-apa pun daripadanya, melainkan setelah kamu diberikan kuncinya. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan yadkhul
lan yudkhila ahadun minkum amaluhu al-jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qal sallallahu alaihi wasallam wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin. Seorang itu, dengar ni, ini sangat mustahak ni. Seorang itu tidak akan dimasukkan ke dalam syurga semata-mata kerana amalannya. Kita masuk ni, kalau kerana amalan tak padan. Solat 2 rakaat ya, satu hari satu malam. Solat sunat rawatib. Boleh pahala apa? Tak ingat dah ni projek mega kita ni. Boleh pahala banglo istana dalam syurga. Dekat 12 rakaat tu sekejap masanya. Istana berapa harga? Bukannya rumah teres yang kita dapat tu. Kalau rumah banglo baru 500,000 juta tak? Ini dalam syurga. Maknanya kalau setakat dengan amalan tak dapat. Nabi kata apa? Lalu para sahabat bertanya, adakah engkau juga, Tuhan juga ya Rasulullah, tak boleh masuk syurga dengan sebab amalan? Nabi kata, ya. Saya juga tidak juga begitu. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu, kecuali Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan kurniaannya ke atasku. Nabi nak ajar kepada kita, jangan overconfident. Kita masuk syurga dengan sebab apa? Rahmat daripada Allah. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Sebab-sebab yang mewujudkan sifat bangga diri adalah sama seperti sebab-sebab yang membawa kepada wujudnya sifat takabur. Kerana itu dia kembar sekali di bawah ni sini. Jadi, cara untuk merawatnya adalah sama. SDA. Seperti di atas. Jadi, kerana tu bab ni ringkas. Bab ni 2 muka surat je. Bab tadi panjang. Jadi, kamu projek balik yang asal. Jangan lupalah yang asal tu kan. Di antara sifat bangga diri yang dapat dilihat ialah bangga dengan keturunan. Sebagaimana seorang yang berketurunan mulia merasakan dirinya akan selamat semata-mata kerana kemuliaan nenek moyangnya. Saya ni keturunan Nabi, jangan main-main. Kan? Ya. Saya ni keturunan para ulama, para wali-wali. Wali 9, wali 7 ada belakang wali dah. Cara merawatnya ialah dengan dia menyedari bahawa jika sifatnya berlawanan dengan sifat nenek moyangnya, sedangkan dia masih menyangka bahawa dia akan dapat bersama dengan mereka, dia sebenarnya adalah seorang yang bodoh. Manakala jika dia mendakwa mengikuti jejak langkah nenek moyangnya, dia sepatutnya menyedari bahawa sifat ujub bukannya sifat mereka, kerana mereka sentiasa bimbang dan rendah diri. Jadi nenek moyang dia tak macam tu. Mereka dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla kerana sifat taat mereka yang terpuji dan bukannya berdasarkan keturunan. Allah Ta'ala telah sebut, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala siapa? Orang yang paling bertakwa. Surah Al-Hujurat ayat 13. Dan sabda Nabi SAW kepada anak kesayangannya, Fatimah. Nabi kata, ya Fatimah, la ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak dapat menyelamatkan kamu daripada Allah sedikit pun. Jadi Nabi kata, ya Fatimah, meminta dengan aku apa yang kamu nak. Tapi dalam bab syurga neraka ni, la ughni anki. Mungkin nak beramal sendiri, bukan bergantung dengan semata-mata kerana keturunan. Jawapannya ialah, semua orang Islam mengharapkan baik. Tertinggal. Jika kamu berkata, soalan, sebenarnya orang yang berketurunan yang mulia berbangga dengan keturunannya itu adalah kerana mengharapkan syafaat kaum kerabatnya. Sedap juga tak? Macam kita semua ni mengharapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya, semua orang Islam mengharapkan bantuan atau syafaat begini. Kadang seseorang itu diberikan syafaat selepas dibakar dalam api neraka, na'udzubillah. Tetapi jika dosanya terlampau banyak, bantuan syafaat begini tidak akan mencukupinya. Abu Hurairah telah meriwayatkan satu hadis, la ulfiyanna ahadukum yaji'u yawmal qiyamati ala raqabati ba'irun lahu rugha yaqulu ya Rasulullah aghithni fa aqulu la amliku laka syai'an qad ablaghtuka. Tengok. Janganlah sampai aku mendapati seorang dari kamu yang datang pada hari kiamat dengan memikul unta yang sentiasa berbunyi. Unta mana ni? Dia curi unta perang, unta kerajaan. Dia ambil unta ni belum dibagi ghanimah tu, dia ambil lagi. Macam kita hari ni juga, jangan main-main. Pergi curi harta kerajaan. Jadi hak milik kita. Pikullah kau pada hari kiamat esok. Dipanggil apa ni? Memikul unta yang sedang berbunyi, tak boleh berhenti. Macam mana unta bunyi? Kalau kambing, kita tahu kan? Unta macam mana? Sudah, tak ada orang ikut unta ni. Sebab unta dia simple je suara dia, tak pelik. Tak ada orang nak ikut dia. Kalau donkey, hudus sangat.
Jadi apa jadi? Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, aghithni, bantu saya. Aku menjawab, aku tidak mampu berbuat apa-apa kerana dahulu aku telah berikan peringatan kepada kamu. Jadi ada juga orang yang tak dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kena azab dulu, kemudian baru syafaat datang. Jangan hadis ni jangan salah faham. Hadis syafaat akan berlaku tapi dia masuk neraka dulu. Nauzubillah. Lepas diselam dulu, dibakar dengan kesalahan dia, barulah Nabi mari tarik dia ke syurga. Tapi neraka ni bukannya mudah. Sekali masuk, Allahu akbar. Orang yang bergelumang dengan dosa kerana hanya mengharapkan bantuan syafaat, sepertilah pesakit yang terus bergelumang dan asyik dengan nafsu syahwat kerana bergantung sepenuhnya kepada kepakaran ihsan doktornya. Jadi makan tak pantang. Dia panggil pantang juga, pantang jumpa. Ya, makan belaka. Akhir sekali doktor kata potong kaki dah awak ni. Sikap inilah satu kejahilan kerana rawatan doktor hanya mampu merawat sebahagian daripada penyakit dan bukan kesemuanya. Para sahabat radhiyallahu anhum adalah golongan yang sentiasa takutkan pembalasan hari akhirat. Adakah layak bagi orang yang lebih rendah martabatnya dari para sahabat hanya mahu pasrah dan berserah semata-mata? Jawabnya tidak. Para sahabat begitu kuat bekerja, beramal. Kita tiba-tiba mari kamu dia ni, tak apa, kita tunggu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga dalam sifat ujub ialah sikap bangga dengan pendapat atau pandangan yang silap. Ni kita bimbang ni. Kita rasa kita yang betul. Firman Allah Ta'ala, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Maka fikirkanlah, adakah orang yang diperelokkan kepadanya amal buruknya oleh syaitan, lalu dia memandangnya dan mempercayainya baik. Kita bimbang hari ni, benda buruk tapi syaitan kata comel dah tu. Molek dah tu. Tak? Surah Fatir ayat 8. Merawat sifat ujub sebegini lebih susah dari yang lain. Ini kerana seorang yang merasa kagum dengan pandangannya tentunya tidak akan mempedulikan segala nasihat yang diberikan kepadanya. Tak dengar dah. Mana mungkin dia akan meninggalkan sesuatu yang diyakini betul dan selamat. Habislah. Saya duduk dalam satu grup kumpulan. Hari-hari, petang, siang, malam, duduk kutuk je dalam tu. Kutuk je dia. Bagi dia je saja betul. Bila orang lain masuk sikit, kena tendang keluar. Macam-macam cerita. Untuk merawatnya, dia perlu sentiasa merasa syak terhadap pandangannya dan tidak terpedaya dengannya, sehinggalah dia mempunyai bukti yang jelas berdasarkan Quran, As-Sunnah atau dalil akli yang memenuhi syarat-syaratnya. Semua itu tidak akan terhasil melainkan dengan mendampingi ahli-ahli ilmu serta mengkaji Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tidak punya peluang untuk mendalami ilmu pengetahuan sepatutnya tidak tenggelam dan hanyut dalam perbincangan antara mazhab-mazhab. Jangan duduk bicara dalam benda-benda khilaf. Jadi kalau kita bicara benda khilaf hari ni, sesat tak sesat? Tak akan sesat sampai hari kiamat. Hari ni kita kena selesaikan masalah. Kita nak beramal macam mana? Nak beramal zikir, ambil yang Nabi ajar. Dalam bab solat, ambil yang Nabi ajar. Dalam bab jadi sesat masalah. Saya punya tajuk ceramah dia, kita beramal dengan sunnah Nabi ni, hati tenang, pahala confirm. Tulis dia punya tajuk tu, nanti cari. Beramal dengan sunnah Nabi, pahala tenang, pahala confirm, hati tenang. Kenapa tak confirm? Nabi beritahu. Siapa dia baca ni pahala dia. Hati tenang tak? Kalau tanya, awak ambil mana tu? Ni? Riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Ni awak ambil mana bacaan ni? Adalah. Tak mahu nak cakap lah. Mungkin jumpa kat saya sembah. Mana sanak dia kan? Ataupun jumpa daripada mana-mana orang-orang yang mengajar yang tidak ada sandaran yang boleh kita, yang tidak ada autentik ataupun authority dalam masalah ini. Jadi Tuan Syekh kata, tak usah duduk bincang banyak-banyak bab khilaf-khilaf ni. Dia sewajarnya berpegang pada perkara-perkara prinsip dalam agama, utamanya beriktikad bahawa Allah Ta'ala itu satu. Tidak ada sekutu baginya. Selesai masalah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada baginya menyerupai sesuatu dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Hari ini senang-senang ya nak bicara bab khilaf. Ustaz tu mujassimah. Kerana dia kata Tuhan tu berjisim. Ustaz mana kata Tuhan berjisim? Yang adanya dia isbat sifat Allah Ta'ala yang disebut dalam Quran dan hadis Nabi. Dia tak kata Tuhan seperti makhluk. Yang kata tu orang yang menuduh tu kata. Tapi ada ke orang yang kata Tuhan seperti makhluk? Ada. Tulis nama dia. Nama dia Daud Al-Jawaribi.
Daud Al-Jawaribi ini kumpulan mujassimah yang mengatakan Tuhan itu seperti makhluk, ada tangan, ada kaki, ada darah, ada tulang. Itu memang ajaran sesat confirm 100%. Tapi dia pasang ayat itu kepada orang yang isbatkan sifat Allah Ta'ala melalui Al-Quran dan hadis-hadis itu masalah nama dia. Maka berlakulah khilaf yang tak habis-habis sampai ke bila-bila akan berlaku. Jadi Tuan Syekh kata tak payahlah, kalau kita rasa nak bercakap benda ni, kita balik kepada prinsip asas. Nak bercakap bab sifat Allah Ta'ala, kita pergi kepada yang asas. Allah Ta'ala Maha mendengar, Sami'. Allah Ta'ala basir, melihat. Allah Ta'ala mengetahui. Ambil tiga ni pasak dalam hati kita, kita tak akan buat maksiat. Nak mengumpat orang, Allah Ta'ala Sami', mendengar. Nak ambil rasuah, Allah Ta'ala basir, melihat. Habis, apa yang kita boleh buat lagi? Semua benda tak boleh buat, kan? Jadi tak habis, kita boleh buatnya kelahi. Bincang bab sifat Allah Ta'ala, kelahi lalu. Orang ni sesat. Tapi dalam sudut penghayatan, ada tak? Tak ada juga. Yang boleh menyesatkan orang, yang boleh menjatuhkan hukuman kepada orang itu, dia sendiri pun bermasalah. Sebab dia boleh jatuhkan hukuman tanpa ada bicara, tanpa ada perbahasan. Dan Rasulullah SAW juga pula adalah seorang yang benar dalam segala ajarannya. Dia juga hendaklah beriman dengan seluruh isi kandungan Al-Quran tanpa membahas atau menapisnya, dan menghabisnya usianya ke arah taqwa dan ketaatan kepada Allah. Jadi kita habiskan usaha kita nak beramal apa yang telah kita yakini. Apabila seorang itu tidak mampu, tetapi masih mahu menceburkan dalam perbincangan antara mazhab-mazhab ulama ini secara mendalam, dan mahukan sesuatu yang dia tidak mungkin dapat mengetahuinya, maka dia akan binasa. Cantik sekali penjelasan akhir Tuan Syekh kita ni. Saya jugalah nak beri nasihat kepada pelajar-pelajar kita ni, sama ada yang mana saja berada, tumpukan yang kita nak amal. Tak sudah bincang tentang qila wa qala. Orang tu orang ni tak payah dah, banyak kerja sangat kita. Nak beri tugas kita bagi juga malaikat tu tak banyak kerja sangat untuk kita. Sudah tak? Kan ni kalau kita buat besar, malaikat duk tulis. Akhirnya dibentang pula di akhirat esok. Yaum ta'iruhu fi unuqihi wa yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra' kitabak. Ayat ni nanti balik malam ni buka tafsir. Kalau kita tak ingat ayat tu, letak Quran besar kat depan tu, pada dalam solat kita, biar sampai kita menangis. Boleh baca ayat itu, kerana Allah Ta'ala kata, aku akan buka balik lembaran kitabmu, membaca sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan pada hari itu, semua orang tengok amalan kita. Malu tak malu? Atas dunia ni, kalau salah hantar forward mesej kita, salah hantar ke orang lain je. No. 4 kali minta maaf dah. Angkat tangan tabik lalu, sorry, salah pintu. Orang baca habis dah. Bagaimana kita di akhirat esok semua ditayang balik sebagaimana apa yang kita buat atas dunia. Subhanallah. Menangis kita di hadapan Allah, minta Allah Ta'ala tutupkan rahsia kita, ya Rabb. Kalau engkau tak tutup rahsia, malu kita. Jadi kita dengan Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala akan maafkan, insya-Allah. Tayangan itu tidak berlaku pada hari kiamat nanti, maka kita akan selamat. Alhamdulillah, tamatlah kita bab yang ke-24, iaitulah bab takabur dan ujub, sifat bangga diri yang dicela pada syarak. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan akan datang bab yang ke-25, iaitulah al-ghurur. Apa dia al-ghurur? Artinya terpedaya dengan diri sendiri. Ini masalah juga kita ni. Jadi dia ada kesenian dua tu. Nak beza antara ujub dengan bangga dengan al-ghurur tu macam mana? Ujub tu sekadar tengok cermin senyum seorang ya. Tapi ghurur ni ada masalah lain pula ni. InsyaAllah kita akan sambung dalam perbincangan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.